slide untuk ini untuk LPP lembaga untuk bahan peladah. Okey. So apa agenda yang ada setiap kali presentation, kita akan beritahu pertama company profile. Ni lebih pada ni lah, kita nak memperkenalkan company kita kan. Biasa kita buat ni untuk setiap kali presentation. Setiap kali presentation kita kena cerita lah customer special kan. Melainkan kalau kata project progress tu tak ada lah, kita letak company profile selalu kan. And then kedua, kita akan cerita pasal digital. So digital ni, digital precision agriculture. Okay. Itu Nombor dua. Okay, precision agriculture. Okay, digital precision agriculture ni kita punya bidang ni lah. Precision agriculture tahu kan? Agriculture yang tepat. Digital apa yang kita buat ni lah, yang inventory apa semua kita digitalize kan. Ni lah apa yang kita buat. Ni projek. Okay. Precision tu? Precision tu? Dia macam Precision tu precise lah. susah lah. Survey di dalam bidang agriculture yang tepat. Okay. And then technology deploy. Ini contoh slide tau. Nanti ada lagi yang betul-betul general. And then technology deploy and projection outcome. So business profile, profile, business activities. Nanti kau tengok lah. Ni cerita lah kita start daripada berapa 2009. And then kita highlightkan lah, kita ni ada ni, kita ada ni kita ni cerita lah, kita start daripada ni 2009. Office kita di mana, selalu dua tu je lah. Capital ni biar orang baca sendiri lah selalunya. Sebenarnya 4,000 ni kita baru tambah je. Sebenarnya lebih pada tujuan marketing lah. Sebenarnya yang betul-betul pick up ni 1 juta je tu. Okay, business activity. Apa yang kita buat ialah precision agriculture tu sendiri, sama ada sawit, getah ataupun padi. Ada padi sama lah spekal kita buat ni, ada padi kan. Okay. Kemudian selain daripada agriculture, kita juga ada melibatkan construction dan engineering. Biasanya construction and engineering ni lebih lagi precise lah. Instead of kita guna RGB punya kamera pada agriculture, kita akan guna LiDAR untuk construction and engineering. LiDAR pun boleh jadi dua. Satu yang guna M300 ni, sensor LiDAR. Satu lagi guna airborne LiDAR. Okay. So ada perbezaan lah precision agriculture yang kita guna sekarang ni. Korang akan familiar lah apa benda alat tu kan. And then yang kedua, construction engineering ni lebih tepat. Itu accuracy kita require kat situ. Okay. Kemudian PBT pun kita ada bagi tahu, kita ada mention. Biasanya PBT ni bukan yang besar lah, selalunya bila ada keperluan je dia akan panggil. Bukan yang betul-betul core kita punya main target lah. Contohnya dia suruh kita buat surveillance kan, ataupun dia suruh kita ajar kita guna drone training, adalah. Okay. And then utility pun sikit je kita ada terlibat lah. Tapi aku cakap kita sikit je lah, yang klien jangan cakap sikit kan. Cakap je kita dah buat. Kalau ikutkan betul-betul utility ni sikit sangat, setahun je kita pernah buat, aku buat itu. Tapi rasa tak untung. Bukan tak untung, kita bos tak ready nak ada team dia kan. Kan aku seorang je dengan outsource. So aku penat sampai sakit. Macam apa? Ni underground tu, underground mapping tau. Yang detect pipe-pipe bawah tu. Masa ni kita baru test je tu yang aku buat itu. Yang tu guna apa? Guna GPR. Adalah GPR sensor bawah tu. Yang orang cari emas tu ada juga. So tujuannya kita detect underground untuk mapping pipeline. Ada juga. Cuma kita ni lebih pada kita akan sub je lah. Ini cerita kita tau, yang cerita kat klien. Okay, semua nak pergi faham je. Kita detect pipe ke bawah, and then kita buat peta dalam AutoCAD, and then kita hantar kepada klien. So bila dia orang buat kerja pengerekan, dia orang ada rujukan. Tak ada lah terkorek kabel ke apa ke. Pernah tak? Tahu tak yang tu? Pernah lah. Mana?
underground mapping. Guna AutoCAD Dia tak guna GIS, dia guna AutoCAD. So dia sama mapping, cuma bawah tanah. Tujuan dia untuk kerja-kerja pengawetan. Okay, pengawetan ataupun penjambungan line tu lah. Kita panggil manhole. Manhole yang kotak tu. Kotak ada bulat tengah lubang. Tahu manhole? Kat tengah jalan sini nampak ada lubang. Tepi jalan. Tu sekali lah. Okay, so kita ada mapping juga. Kalau ada klien telefon tanya, cakap je kita ada. Okay. And then environment ni banyaklah melibatkan kehutanan ke, EIA ke, apa ke. Ada lah. Okay. And then ni penting lah kita nak highlight pada klien mula-mula. Kita akan cakap kita ni berstatus MSc daripada 2014 dengan skor 3.5. Ni kira marketing kita jugalah. And then ISO kita ada. ISO kita 2015 lah. Apa lah itu? Rasa dah ubah kan? Tak update lagi. Okay. Ni lama ni. Lama kan? Itulah. Kita update lah. Untuk update tu kita dah listkan kan, masuk kan, kita akan update slide semua kan. Kita bukan akan update slide je tau, proposal pun kita akan update. Sebab aku nak nampak, kita punya nampak fresh lah. Fresh, nampak kita punya format tu biar sama. Tak ada tengah sengit sikit ke apa semua So tu. kalau Size presentation pun sama. template ni lah. Template dia ada banyak. Kena compile lah. Kalau kata mana yang bersesuaian, korang compile lah. Compile, masuk, fotokopi, betul kan? Tengok pada klien. Tengok kan, ni yang aku buat selama tolong Dr. Dini ni. Bukan utama ni, tapi banyak juga. Banyak lah. Selama 2 tahun ni. Apa tu? Bukan ni je lah. Ada lagi lah, nanti kita tunjuk. Kita tengok. Okay. So recognition ni penting lah untuk kita highlightkan pada klien. Ni lebih nak kata kita ni lebih standard, kita jaga standard, kita jaga quality, itulah tujuan dia. Okay. And then kita cerita pasal kekuatan kita. Kita dah sepatutnya 13 tahun ni, 13 tahun. And then project 300 lah. Terus staff kita kena update lah. Rasa dah 30 dah. Kita dah 30. And then bila kita maintain, professional ni maintain 10. Okay. Okay, and then ni kita cerita pasal klien kita. Kita pernah ada klien dengan overseas, dengan Indonesia, dengan Afrika. Kita pernah ada tau. Kita pernah ada klien, tapi dengan Afrika tu lebih pada kita guna study image tak pergi luar pun. Kita beli study image sendiri, klien direct kita kan. So image kita keluarkan peta guna tanah. Guna tanah. Dia nak buka, nak buat pertanaman dekat mana itu. Bukan. Aku tak ingat. Mesti tanah lapang je. Sierra Leone. Dia campur lah, dia tanah lapang, landai kan. Sampai ada macam-macam tumbuhan lah, sikit. Okay. And then Indonesia kita ada projek TUDM dengan Kalimantan lah. Banyaknya Kalimantan lah. Sama je macam kita buat yang kat Indonesia tu, sama je kita buat kat Malaysia presentation. Okay. And then domestic banyak lah. Sebenarnya kita biasa dengan FOB, kita ada buat kerjasama dengan FOB. Kita pernah buat dengan Lembaga Getah Malaysia. Yang besar Salkra, Velcra, SLDB ni cerita dia kita pernah ada kita pernah ada anak syarikat kat sana tahun 2011. Kita pernah ada anak syarikat kat sana, kita buat kerja dengan Lembaga Kepolisian Sabah untuk 2 tahun. Cerita dia, aku start jagalah sana setahun setengah dulu. Betul balik kahwin balik. Dah wife dah mengandung kan, balik lah, itu bacuk sambung. Sambung sebab nak tutup dah lah, sebab memang dah habis kan. 2 tahun yang sana. Aku setahun setengah. Itu masa tu dah slow dah lah, sebab dah tukar management SLDB kan. Dia tukar management, dia stop. And then aku balik. Berkebetulan
then bacuk just habiskan lah apa yang dah start sana kan, then balik. Then ni yang kalau kita nak tengok sini yang paling besar Sakra. Ini cerita lama lah, cerita 2011 2013 dulu. Okay, and then Majlis Agama Islam Perak ni pun kita dah stop dah, tapi kita pernah buat selama 7 season, 7 tahun. Ni projek aku punya ni, daripada awal aku dapat. Projek ni lah aku nak berhenti, nak buat sendiri. Yang tu Buat sistem, buat peta, collect data daripada masjid, kubur. Ada 4: masjid, kubur, sekolah agama rakyat. Masjid, kubur, sekolah agama rakyat. Banyak lah. Dengan wakaf. So banyak lah, masuk hutan apa semua tu. Ada yang sakit balik pernah. Pergi tanah wakaf tengah hutan dekat Perak, kerik tu kan. Dulu tu balik sakit. Pernah. Tak tahu lah. Itu pengalaman lah kan. Yang pernah terlibat dengan ni Kak Yu. Banyak semua dah habis-habis tu. Sebab ni kerja site, Kak Yu lah dia banyak tolong kan. Okay, so sekarang ni dah tak ada. Tapi dia sentiasa tanya. Cuma aku tak berapa nak ni sebab kita sibuk sangat itu kan. Okay, sebab projek ni margin tak jadi besar. Tapi cukup lah bagi gaji 2-3 bulan setiap tahun. Dia dah stop 2022 tu. 2002 tahun lepas dia stop. Kita tak sambung. Kita tak sambung sebab dah nak habis satu. Dia dah habis satu. Yang terakhir kita buat tu lebih pada untuk cukupkan je, untuk top up balik yang lama kan. Okay, and then YP besar jugalah yang kita ni. Cuma sejak 2 tahun lepas dia dah ada unit dia sendiri, jadi dia kurang dah dengan kita. Okay, kemudian apa lagi yang plus biasalah sampai sekarang lah kita sentiasa masuk. Okay, Jalur Cahaya kita buat dengan Syabas, untuk Syabas. Siapa pernah dengar Jalur Cahaya? tak. Okay, Jalur Cahaya ni kita collect data terrain. Data terrain, nak supaya pipe dia tahu kedudukan dia, air flow dia, ketinggian. Ni projek 6 bulan. Okay, projek ni pun okay. Jalur Cahaya dah lingkup dah. Lingkup dah. Rasanya hari tu last tanya tu tinggal 2,000 orang. Dia top je. Staff dia dengan aku semua kata dah berhenti. Okay, so ni kerja GPS lah kita panggil kan. And then yang lain tu sikit-sikit lah, sekali 2-3 kali. Okay, tujuannya aku cerita ni, kita akan pergi balik kepada klien lama kita. Sini kita akan call balik, kita tanya balik apa ni dia punya needs apa semua tu. Kita dapatkan maklumat semua tu. Ada tak dalam kita punya list tu kan? Dapat email Yang share tu, tengok dah. Okay, kan ada kat situ kita akan dapatkan needs daripada klien, apa yang dia nak sekarang. So mungkin kita akan call YP, okay, apa yang dia perlukan sekarang, apa kan. Kita nak tahu apa keperluan yang kita boleh bantu. And then kita akan sediakan lah dari segi presentation, proposal apa semua tu. So yang ni ada banyak lagi ni, nanti list kita dapatkan balik daripada Kak Ifah banyak. Okay, kita nak pergi balik, call balik klien yang lama. Target kita bukan yang baru je tau, yang lama sekali. Yang lama tu memang senang, bukanlah senang, maksudnya dia orang dah kenal kita kan. Dan dia orang dah tahu kita pernah buat dengan kita. And then bila dah lama kenal ni, kita pun okey dengan klien kita. Kita cuba dapatkan apa yang nak sekarang. Mungkin dia yang kita buat sebelum ni dia dah tak perlukan dah kan, sebab dia dah banyak je, dia orang dah ada team sendiri. Sebab biasanya agensi macam ni bila dia berduit, cuma dia tak ada kepakaran. Banyak stop, termasuk Feka dulu pun dia stop sebab dia dah ada team dia. Sebab memang kita mula-mula dulu pun kita kata TOT, kita akan ajar team dia untuk buat apa yang ni. Maksudnya kita buat projek bukan kita tinggal, kita buat, kita ajar dia supaya dia boleh berdiri. Tapi banyak lah, boleh kata hampir semua lah dia dah buat, kecuali Saindabi apa semuanya. Saindabi, apa lagi, Lembaga Getah, dia punya team boleh Saindabi kan research dia power kan, dia boleh hidup. Tapi banyaknya staff dia dulu dia call balik, macam mana ni susah apa.
Banyak je macam tu. Okay. Tu pertama yang existing, yang ni kedua kita cuba buat. Okay. So existing yang paling penting lah. Kita boleh possibility kita nak dapat link balik tu senang. Okay. Okay, ni video ni tengok je. Video orang tak nak tengok kan. Kena internet ke lah. YouTube lah. Ni pula macam tak boleh. Wah, slide aku ada. Bukan slide aku ni. Nanti kita tengok dia slide lain. Okay, ini kita cerita kita ada buat coverage, media coverage lah, untuk memperkenalkan kita punya services apa semua tu. Bukan pada services lah, kita nak perkenalkan teknologi sebenarnya. Kita cakap macam tu. Kita pemain teknologi Malaysia. UAV ni My Spatial sebenarnya paling awal. Kalau kita search kat internet kan, kalau kita pergi mana-mana exhibition ke apa kan, kalau kita cakap pasal UAV, memang orang akan sebut My Spatial. Kita punya special sebab kita dah lama. Tapi kita macam Cik Bas kata, kita tak macam takat tu je selama ni. Tu Cik Bas nak tolong ni, kita takat tu je. Cuba tengok search apa semua kan, semua cakap My Spatial. Kalau pergi jumpa orang presentation apa semua, kenal My Spatial. Aku selalu pergi exhibition, semua cakap macam tu. Cuma itulah Cik Bas pun pasal dia pun nampak lah, dia orang ni kan, orang repair projek apa semua tu, check management apa semua tu. Dia kata kenapa sama je, padahal ada company yang macam Merak, Aerodyne semua tu sekejap je pong kan, sampai keluar OC semua kan. Tu dia nak bantu. So dia tengah organize lah benda ni. Kita punya part ni, BD ni, sales and marketing ni penting jugalah. Penting kena cekal lah. Tapi benda ni janganlah anggap benda tu sebagai berat. Dia ni satu mencabar kita jugalah. Mencabar kita nak cakap dengan orang ni, kita kena ada practice kan. Aku pun tak reti juga cakap lah, kadang-kadang nak cakap dengan orang tu ni kan. Tapi bila dengan klien boleh cakap sebab dah terbiasa kan. Satu terbiasa, satu terpaksa kan. Satu terpaksa. Antara bos kita yang pandai pasal teknikal, Azwar. Sebab tu diorang bertiga ni jadi. Azwar buat teknikal, dia power. Teknikal apa semua dia faham kan. Dini ni lebih pada teknologi lah, and then sistem apa semua kan. Cik Syami dia pandai cakap, dia cakap sedap, tapi teknikal dia kurang. Dia macam combine lah diorang ni. Tapi dia cakap memang kita cakap bersemangat lah, dengar bersemangat lah. Okay, so media coverage kita dah push LTM tu satu lah. Awani dengan Star termasuk dah, dia datang office. Ada, cuba cari kat internet YouTube. Okay, so untuk digital precision architecture yang paling utama lah kita nak highlight. Pertama, problem statement, apa masalah yang kita dapat daripada klien-klien, daripada market lah. And then solution, apa yang kita tawarkan. And then product ataupun service. And then required equipment. Okay, pertama problem statement dalam architecture apa? Biasanya kalau ladang, kita cerita lah, ladang ada masalah yield rendah apa semua tu kan. And so daripada yield rendah tu, reduction of company akan effect. Okay, so kenapa? Kita bagi tahu kat klien kenapa benda ni terjadi. Benda ni sebenarnya dia orang aware, cuma dia orang jalan macam biasa. Orang ladang ni senang je, dia kata hasil kurang, dia kata pokok apa macam tu je. Benda yang simple macam tu je dia akan fikir. Kita tengah bantu dia, kita dapatkan exact solution. Okay, kat sini kita tengok process of low crops ataupun yield. So dia actual difference nyata dekat ladang tu tak sama dengan sebenar actual. Sebenarnya ladang tu bertanam hanya 200 hektar, tapi dalam buku, dalam geran 300 hektar. Dia ambil 300 hektar tu. Bila 300 hektar instead of sebenarnya 200 hektar,
benda tu tak betul lah, tak tally lah. Jadi management selalu akan ada masalah. Dia nak menjawab ke apa semua kan. Tapi bila keluarkan blueprint, so semua tu terjawab. And then dia tahu apa dia nak kena buat. Okay. And then production do not have a complete inventory. Inventory ni yang kita buat je lah. Inventory ni dia tak tahu mana ada kosong-kosong guna tanah tu kan. And then not monitoring plant health levels in detail. Plant level detail ni faham tak? Plant health levels. Okay. Kesihatan pokok. Dia kira sama je. Sebenarnya pokok ni dia mana yang kawasan dekat, contoh dekat pantai, pokok akan kecil. Pokok akan kecil. Jadi hasil dia kurang. Tapi dia di counter oleh kawasan yang flat lah. Okay. Lah, kenapa lagi? Tak. Lepas tu orang terganggu kan. Tak. Ganggu tu. Okay, and then pokok kan pokok ni hijau kan. Bila hijau tinggi, klorofil tinggi, pokok tu sihat. Okay, kat sini kita bantu dia menggunakan RGB tu. Multispectral. Betul, multispectral. Kat situ yang kita bantu dia. Jadi kita detect mana pokok yang rendah. Okay, katalah pokok tu rendah dekat situ kan. Kat bawah tu merah tu kan. Nampak tak merah tu? Merah tu sebenarnya kosong, tanah kosong. Ataupun memang betul-betul pokok kuning kan. So, kita tahu location yang exact lah, sangat accurate. Kat kawasan tu, merah tu, baja apa yang kita kena supply. Untuk kuning, baja apa yang kita kena supply. Baja apa ni maksudnya dari segi komposisi. Baja ni dia ada 3, magnesium, natrium dengan sodium. 3 ni, dia ada persen. So, setiap pokok tu berbeza lah. Kita kena baca macam-macam macam mana kan. Jadi kita bagi tahu, okey, untuk yang ni, okey, kita logik kan, kawasan banyak ni kena guna baja sekian. Itu sekian. So benda tu lagi accurate. Cara konvensional, dia akan ambil pokok setiap 1 hektar. Daun pokok. Daun pokok tu dia akan ambil, dia bawa lab. Setiap 1 hektar tu dia ambil 1. 100. 1 hektar ataupun 50 hektar. Tengok klien lah. So daripada situ je dia dapat simple. Okay, dia menyuruh lah. Okay, blok ni pakai ni, blok ni pakai ni. Jadi tak tepat lah daripada kita ni. Betul kan? Faham kan? Okay. And then number 4, there is no precise mechanism in the process of designing and planning the opening of new plantation or replanting to achieve optimal productivity. Okay, maksudnya ladang tak ada mekanisme yang tepat semasa design dan planning pembukaan ladang baru. Dia buka ladang ikut buka je. Okey, ini melibatkan planning and design kita. Kita kan ada macam kita ada planning design kan yang dibuat kan. Okey. Cerita dia macam kita nak buat rumah. Kita nak buat rumah, kita kena tiang apa semua tu kan. Kita nak tinggi macam mana, keluasan macam mana, jarak dapur pun ni, safety macam mana. Sama juga macam ladang. Ladang kita tak boleh terlalu banyak kawasan, tak boleh banyak jalan contohnya. Bila jalan banyak, kawasan bertanam akan berkurangan. Jadi hasil akan kurang. Okey? Faham? Tapi kalau jalan tak cukup, tak boleh juga. Sebab tak boleh ambil pokok. Tu kita nak optimum, kita panggil. Pokok tak lebih, tak kurang. Kita yang akan design benda tu. Faham So nombor 4 ni lebih pada okey, 1, 2 lebih pada inventory. Inventory, 3 ni multispectral, 4 planning and design. Okay. And then solution apa yang kita akan ni adalah inventory mapping, crop performance analysis, and then nombor 3 adalah design and planning for new plantation ataupun replanting. 3 ni kita tawarkan pada klien kita agriculture. Okey, yang kita buat Fakra yang ni sahaja. Yang ni sahaja. Yang akan datang kita akan tawarkan yang ni, yang kita akan buat yang ni. Dengan tak ada. Tak apa. Okey, laser pointer ni. Okey. Sekarang ni benda ni kan. Sekarang ni ini Fakra. So yang kita tengah usahakan, bos tengah usahakan yang ni lah, ni. Ataupun sama dengan yang kita tengah buat Vista. Vista lah. So dekat implementing, untuk kita dapatkan planted area, semua faham. And then planted stand ataupun age kita tak buat lah. Age ni biasa database je.
Okay, sebab tu kita buat FECA ni, kita ada database, nanti diisi lah. Dia buat lah, kan. Nak tambah lagi. Hello, ke office. Berapa dah? 5.5 lah. Boleh? Berapa? 6.5? Okey lah, ambil tu je. Okey. Buat cepat lah, nak sakit lah. Lama 5 minit. Aduh kan. Okay, and then block and administration boundary, faham eh? Okay, for my analysis, vegetation index, faham tak? NDVI, Tak DVI. NDVI, SDVI. Tak. Nanti kita go through. Tapi bukan hari ni. Okay. Fertilizer recommendation. And then design and planning for new plantation. Ni samalah. Design, Okay, 3 ni, yang ni korang dah fasih. Dua ada dalam report. 2 ni macam tak ada lah, tapi ada sampel. Kita pernah buat, sebab tu macam kita sentuh sikit-sikit je. 3 ni, nanti kita tengok report dia. Ada report lah. Okay. Okay. Ataupun tengok yang ni lah. Okay. So, overall solution yang kita tawarkan daripada 3 tadi tu, data acquisition, kita manage JS data semua kan, kita lakukan base map, and then kita akan compile semua benda ni, operation dashboard, web mapping, mobile apps. Web mapping ni sama macam je server korang buat lah. Okay. Mobile app sama lah, ni functionality, kita compile kan semua ni. Application, precision agriculture. Okay, semua ni untuk user kita. Okay, ni rumusan lah. Data source, ni kan semua ni daripada data ladang, sama ada hard copy ke apa ke, Excel apa semua tu, kita compile dia, maklumat-maklumat kita kumpul. Sebenarnya banyak lagi maklumat kita kumpul. Data yield, rekod ladang tu kita boleh compile. Lepas tu kita digital 3D geospatial. Kita masukkan dalam apps. So senang lah untuk tujuan war room meeting, ni lah meeting, dia nampak lah semua maklumat ke depan ni. Kan, macam kita punya sistem, okey, dia klik je. Apa masalah dia tahu dah. Okey, ini sebab ada banyak kawasan serangan binatang. Tu. Okey, tujuannya untuk ni lah, requirement ni. Okey. Okey, ini war room tadi cakap tadi. So bila semua kat depan mata, decision snap je lah. Management dia suka lah macam tu. Kan. Macam lah hari ni. Juga Jumaat. Jumaat lah hari ni. Aduh kan. Okay, technology deploy, planning and design, monitoring and verification, presentation inventory, smart farming, information system. Okay, so benda yang sama, kita ulang je lah. Kan, benda yang sama. Okay. Planning and design, korang tak tahu je kan? Kita tengok. Okay, planning and design for new plantation ataupun replanting program. New plantation tu maksudnya daripada hutan. Okay, biasanya new plantation dia nak guna untuk dapatkan sama ada kawasan tu ekonomi ataupun tak ekonomi. Replanting faham kita design ladang tu. Okay, tujuan untuk new plantation, kita nak tahu sama ada kawasan hutan tu ekonomi ataupun tak ekonomi. Dia suruh kita buat, dia tengok, ni sepatutnya bilangan pokok hanya boleh dapat berapa persen, planted berapa persen je. Banyak kawasan, adalah banyak fire, banyak kawasan slope banyak. Jadi dia tahulah keputusan benda tu. Okay, itu kebiasaannya untuk new plantation. Selain itu, untuk kedua-dua ni, tujuan planning and design tu untuk tujuan cost dan juga maintenance. Cost tu maksudnya kita boleh tahulah untuk kawasan flat ada berapa, jadi berapa pokok boleh tanam. Okay, macam berapa kawasan kosong hingga 8 degree, berapa luas.
slope. Okay. Kita akan kelaskan. Okay. Itu tujuan dua ni lah. Okay. Scope dia orthofoto, UAV macam biasa, capture, and then presentation kita kita letak ni lah sepadan. And then determination location of meal, nursery, settlement. Ni. Okay, kita yang design nursery letak mana. Kita tahulah sebenarnya kriteria dia apa. Kena dekat dengan air, kena dekat ke tengah. Kita letak yang paling sesuai. Benda ni yang korang tak tahulah. Tapi kita cerita je lah, yang kita boleh cerita. Kita boleh tentukan kat nursery kat mana sesuai, settlement kat mana sesuai. Jadi ladang buat je. And then block boundary kita boleh design lah. And then jalan utama dia hanya kosong hingga 6 degree saja. Kalau lebih, dia bukan jalan utama. Dia tak boleh dijadikan jalan utama. Jalan utama jalan besar. Tahu kan jalan utama 6.1 meter. Lebar dia. Lebar dia 6.1. So kalau tinggi, itu bukan jalan lah. Tak boleh jadi jalan. Nanti traktor terbalik lah apa lah. Biasanya jalan utama ni untuk ni dia, untuk traktor je. Okay, and then sub road ni dia tinggi sikit lah, 8 hingga 12. Dia tak boleh terlalu mendaki. Dia kena lalu semua pokok. Macam pokok kan, pokok kat bukit tu, tahu pernah tengok tak teras? Faham kan? Elok pun kita buat pendek, aku rasa takut korang pening. Teras. Okay, sebenarnya setiap pokok tu dia hanya ada berapa pokok je. 20 pokok saja kena ada satu jalan. 21 pokok tak ada baru ada satu jalan, tak berjaya. Sebab takut satu pokok tu dia tak boleh ambil hasil. Faham tak? Teris tu. Teras kan? Okey, kita teras kan? Macam ni kan? Kan? Tak pokok, tak pokok. Dia kena panjat. Jalan kena panjat. Okey, nak panjat ni kalau kata 1, 2, 3, 4 kan. Kat sini dah ada 20 pokok. Jadi kita kena buat satu lagi jalan. Okey. Ini 20 pokok ni. Kena ada satu lagi jalan. Okey. Dia tak boleh kata kalau macam ni. Ni kan. Ni ada ni 40 pokok. Tak ada satu jalan je. Fail. Design fail. Sebabnya Apa hasil apa? Tak ada hasil. pokok, bilangan pokok tu. Setiap ni contoh kalau kata ladang kata 40 pokok, 20 pokok kena ada satu jalan. Sekarang ni kita design jalan, antara jalan ke jalan ni kan, teras kan kita buat manjat. Kita panjat di satu jalan. Jarak daripada jalan ni ke sini 40 pokok. Tapi requirement 20 pokok. Maksudnya design kita tu fail. Sebabnya dia takut 10 ni tak boleh ambil hasil. Orang tak naknya jalan jauh-jauh. Susah ni ya. Yes. Tapi kalau kata 5 pokok ada satu jalan, 5 pokok satu jalan, Tak boleh juga. terlalu banyak planted pula. Tu faham eh? Faham. Tu Planning. Tu jalan. Okey. Ini jalan utama, jalan ladang. Teras pun kita design tadi tu. Jadi teras tu kita design, kita ada slope plus. Untuk 0 hingga 8 kita katakan sebagai flat. Maksudnya akan sama macam ni, flat je. Jadi pokok tu kita design sebagai grid lah. Diamond, kita panggil diamond. Diamond nampak? Diamond. Okey. Tapi kalau teras 8 ke atas hingga 24, 8 hingga 24 degree kena buat teras. Jadi teras tu kita akan keluarkan. Okey, untuk blok ni kena ada berapa meter teras. Bukit ni ladang syarikat kena koskan untuk berapa panjang teras. Kita keluarkan berapa panjang, jadi dia orang tahu berapa kos dia orang kena keluarkan. And then daripada situ dia tahu okey berapa pokok boleh keluarkan. Daripada jalan, daripada teras kita boleh keluarkan bilangan pokok. Dia kita tak cakap tepat tapi kita kata estimate. Estimate maksudnya dia tak lari jauh lah. Okey. Faham eh? Teras tu kan? Macam tepi highway tu. Berapa dia punya slope tadi? Nanti 24. Okey, kita cakap tu eh. Kosong dia tak macam lah. 0 hingga 8 hingga 12 hingga
20. Tak tentu tau. Ni untuk B punya. 34, 25. Degree. Okay, ni kelas. Kita 5 kelas. Okay. Tak payah ni, apa ni kita ada contoh. Sebab dia tak tentu. Ada yang spek lain. Okay, biasa ni kita kata sebagai flat. Dua ni, kita kata semua ni flat and undulating. Okay, flat and undulating. So ni kita katakan terrace lah, ataupun slope. Maksud slope. Ini not plantable. Maksudnya kalau kata hutan tadi kita check kan, over 35 pada 30%. Tak ekonomik lah dia beli. Dia beli tak boleh tanam. Sebab kalau top 25 ke atas, FOB akan kenakan EIA akan tak bagilah. EIA tahu EIA? Environment. Kalau dia check kan, NGO ke apa check, habis lah. Kena denda lah, apalah. Bukan safety. Dia akan menyebabkan tanah runtuh. So 35 non-plantable. Jadi kalau kata ada 30% tu kan, dia tak boleh tanam lah. Walaupun sebenarnya boleh je. Ada je ladang tanam. Yang ni memang fix lah, yang plantable dia boleh suruh. Biasa 25 ni memang semua sama. Tak pernah dengar lagi lebih. Tapi yang ni tak pernah tu. Yang slow. Okay. And then layer analysis and buffering ni, kalau ada sungai, kampung, jalan, kita buffer kan. Hutan kan hutan sipan kan ada buffer dia kan. Kita kena jagalah, kita dapat kan. And then sungai pun kan ada buffer. Kita tak boleh tanam lah buffer. Ladang nak tanam tu biarlah, cuma kita design macam tu. And then estimation of planting farm point. Okay, bila ni kita dah tahu berapa pokok kan. Daripada sini tu flat kan, kita generate pokok, kita tahu kawasan ni berapa pokok. Dia ada spek dia lah. Kata flat, biasa flat, pokok-pokok ni kan, dia kena 8.8 meter. Jadi dia kira untuk kawasan seluas ni berapa pokok kena tanam. Katalah 2000 pokok. Okey, pokok kan. And then untuk kawasan ni bukit lah, tiba-tiba bukit kan. Okey, kita ada teres macam ni. Teres. So kita kira pokok. Kita cakap okey, untuk kawasan ni ada 1200 pokok. Benda tu lah keluar nanti. Faham? Yang ni kita buat grid, dia ada cara dia lah. Kita buat line, kita jarakkan ni 8.8. Kita dapat ada kiraan dia, ni berapa, apa semua tu. And then proses line analysis lah. And then kita generate pop. Kita keluarkan berapa pokok ni. Yang ni pun, ni kan line macam kontur je. Terrace tu kita generate dia macam kita generate kontur. Korang tengok, korang pandai generate kontur tak? Kontur sama lah. Cuma kita kena generate lah berapa jarak dia. Macam kontur 10 meter, 20 meter. Ini ada jarak dia. Aku tak ingat, ada 1.4 lebih. Okay. So kita generate terrace. So kita dah keluarkan pokok, kita beritahu berapa pokok yang kemungkinan berhasil di sini. Lepas kita tolak ni, tolak jalan, tolak nursery, berapa sebenarnya dia boleh berhasil. Okay, faham? Okay, and then determination of net plantable ni samalah. Okay. So okay, ni bukan. Okay, ni faham kan? Faham? Daripada LiDAR kita boleh nampak jelas pokok. Kita tengok ni. Kawasan tidak bertanam apa, paya ke apa kan. Ni kawasan berbukit nampak lah. Okay, tengok ni. Ni contoh aku buat dekat Sabah dulu. Tengok jalan untuk design. Design. Ni lepas tu tengok ni kawasan flat. Ni kawasan berbukit. Okay, kita buatlah. Inilah jalan dia. Itu kita keluarkan berapa yang berhasil daripada kiraan tadi. Okay, ni kita tentukan. Ni FOB ni projek FOB tau. Dekat Jeratut. Faham? Ni kita betul-betul deal dengan FOB. Dia yang ajar kita apa semua tu. Ini banyak bagi faedah kat kita lah mendatang ni. Ni tahun lama dah ni. So ni tengok ni. Ni ada nursery. Kenapa nursery? Sebab dia nak start kat sini. Start sini, dia dekat dengan air. Dia buat kat sini.
Ini kenapa dia buat office quarters? Sebab dia center, dia letak store apa semua kan. Dia letak store semua. Jadi and then dia flat. Adalah cafeteria dia. Okay. Ni blok kita buat semua tu. Ni peta slope, ni peta slope ni. Ni tak sama dah 06. Tak menentu lah. 1, 2, 3, 4, 5. Still 5. Tengok ni, ada berapa percentage. Jadi kat sini ada 11.3 kawasan tidak bertanam. Masa aku buat ni memang hutan. Aku pergi sana ni, Sabah. Pergi sana guna jalan balak semua kan. Sekarang ada pokok lah. Dah ada lah, kira ni semua. Ni teras nampak Ni line ni macam kontur, tapi teras. Macam ni flat lah maksudnya. Sini ada teras, bukit. Okay, kenapa ada dua warna? Sebab dulu ada dua jenis. Satu single teras. Jarak dia beza lah. Jarak dia, teras dengan teras tu jarak dia beza. Sebab slope-nya berbeza. Satu lagi sebab double. Sebab jarak kan. Jadi kita pecahkan dua. Terpulang lah yang dia orang guna single ke apa ke. Okay. Then single teras double teras. Ini tak tentu, kadang-kadang dia nak single je. Okay, kemudian perimeter tak ada apa. Road map, ni kita dah design. Kalau macam ni, maksudnya jalan sikit je. Dia belok-belok sebab dia bukit sikit je lah. Belok. Sebenarnya ni banyak lagi jalan patutnya ni. Ada sikit lagi. Masa tu aku tak pandai sangat. Yang ni penuh. Ni kalau aku rasa sekarang aku kena tambah lagi ni. Sebab ada satu patut. Ni patut ada satu lagi. Ni okey. Ni patut ada satu lagi. Tu. Korang mesti tak faham. Korang tak pernah buat. Tapi by time korang akan faham. Sebab tu kalau digital tu kadang-kadang orang pelik. Macam mana aku boleh tahu situ ada jalan? Sebab benda ni lah korang tak nampak. Sebabnya aku dah nampak dah macam dia kena pergi mana. Sebab aku pernah design. Tu tujuannya korang nak feeling. Kan feeling. Kan kadang-kadang pernah dulu orang ladang, kau tahu kat sini ada jalan, tak nampak pun jalan. Tapi kita buat. Kita tunjuk ke depan kan. Memang ada tu kan, cakap kat bawah ada kan. Tapi tak nampak. Yalah, kita boleh baca. Nasib tu satu. Tak memang tak ada, tak tahu lah. Kan. Tapi dia orang kena. Kita faham sepatutnya kena ada jalan, kita tengok, cari-cari, ada macam ni lah. Okey, memang ada satu nampak jalan masuk. Kita tahulah confirm ada jalan. Bukan simple buat lah. Sebab ada ni kan. Okey, lepas kita dah siap design tu, kita akan bagi peta macam ni. Peta ni, nanti ni peta ni lama ni. Aku punya lain. Tak tahu Zaimi pun dia dapat lain. Aku punya warna kuning. Okey, kita bagi ni ada koordinat. Jadi orang kat ladang, dia akan dibekalkan dengan GPS, dia akan buat lah. Tak. Dia bulldoze. Tolak. Dulu kita akan assist dia. Kita akan pergi kat depan dia, kita pacak guna GPS. Sehari dua. Lepas tu dia akan sambung sendiri. Kita akan assist dia. Jadi dia akan ikut. Cuma benda ni kita estimate. Kadang-kadang bila lalu sini ada gaung, kita tak nampak gaung. So dia sendiri kena ubah, tapi dia kena masuk balik. Macam tu. Kena balik dah. Ni hutan. Buat itu, tengok kita tunggu depan. Tunggu jalan. Ni merah ni, over 25 Unplatable. Ni orang lama ni. Macam ni lah kerja aku dulu. Ni bukit ke bukit, turun tanda. Macam ni. Macam nampak bukit daripada atas ke bawah kan. Jadi ini pekerjaan utama. Dia tak boleh ni. Okay, bukit ni dia kena macam ni sepatutnya. Ni jalan tu. Ni jalan ikut selesa kan. Jadi jalan utama dia sepatutnya kena panjat macam ni kan. Tak boleh mendaki je tu. Kalau jalan utama dia kena sikit. Kena sikit ataupun ke sini sikit. Macam ni. Jadi kita panjat sikit-sikit. Dia ada cara dia. Okay, ni ni output kita lah sebelum dan selepas. Kita dah design, tengok hasil dia lebih kurang sama. Okay, inventory korang dah tahu. Tapi aku akan sambung balik nanti sebab korang kena clear juga. Kok ni aku akan sambung balik dengan sistem. And then buat masa ni aku tak bagi apa lagi lah. Tak ada dah. Sorry lah.
Tak, anak aku sakit agak cekik. Nak kena drip air. Masak air. Masak air. Dia rasa betul. Baby tu boleh.